أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin menyempurnakan kalam hikmat yang ke-14 berkait dengan pandangan mata hati terhadap fenomena alam semesta. Alam semesta yang mulanya tidak ada, yakni bersifat adam, memang gelap. Gelap sebagai suatu tamsilan ketidakwujudan sesuatu itu. Sedang yang menzahirkannya sehingga berupa kenyataan hanya kekuasaan Allah padanya. Alam ini daripada yang berstatus tidak ada, yang ditamsilkan sebagai kegelapan itu hanya wujud dan boleh dilihat, boleh nampak, adalah semata-mata kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu sesiapa yang melihat benda alam ini kemudian tidak terlihat olehnya kebesaran kekuasaan Allah yang ada pada benda itu sebelum atau sesudahnya, bererti ia telah disilaukan oleh cahaya, yakni pandangannya itu tersilau oleh cahaya yang tersangat terang sehingga tidak ternampak empunya cahaya itu, sumber bagi cahaya itu. Yakni sebagaimana kita disilaukan oleh cahaya matahari sehingga terlindung, terdendeng, terhijab dan tidak nampak ain, zat atau diri matahari itu. Maka seperti itulah orang yang melihat fenomena alam semesta ini tapi tidak terlihat Allah padanya, maka dia seumpama orang yang disilaukan oleh cahaya matahari. Bagaikan ia melihat cahaya yang kuat, lalu ia mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu. Lantaran kerana terlalu terangnya cahaya itu, sehingga seseorang itu terdendeng dan tidak melihat kepada mentol yang mengeluarkan cahaya itu. Kerana terlalu terang. Maka semua seisi alam ini bagaikan sinar, yakni bagaikan cahaya. Sedang yang hakiki, yakni yang sebenarnya terlihat itu semata-mata kekuasaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin disampaikan oleh Syekh pada kalam hikmat yang ke-14 ini.
bahawa orang yang melihat alam dan segala fenomena yang terjadi padanya, andai kata ia tidak melihat Allah, yakni tanda-tanda keagungan zatnya, sifatnya dan afalnya itu tidak terlihat pada seseorang, ketika melihatkan fenomena alam ini, bererti orang itu tersilau dengan cahaya yang sangat terang, terdendeng, terhijab hati. Bukan kerana malapnya cahaya, tapi kerana terlalu terang. Begitulah Syekh ingin memperlihatkan kepada kita bahawa kewujudan Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaannya itu sangat terang. Andai kata ada manusia yang tidak melihat semua itu, puncanya sama ada terlalu terangnya cahaya itu atau kerana mata hatinya yang kelabu. Bukan kerana hakikatnya tidak jelas, bukan kerana perkaranya kabur atau tidak terang. Kemudian Syekh menuruti dengan kalam hikmat yang selanjutnya. Kata beliau, mimma yadulluka ala wujudi qahri, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya, yakni kepada Allah, dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayangan-bayangan hijab di sisi Allah. Antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Taala menghijab kita daripada melihat kepadanya, yakni kepada Allah, kepada keyakinan terhadap kewujudannya, keesaan sifat-sifatnya dan kesempurnaan perbuatannya itu. Terhijab kita daripada melihat hakikat-hakikat itu. Dan tanda kekuasaan Allah adalah kita terhijab dari semua itu dengan sesuatu yang sebenarnya tidak wujud. Kalau kita terdendeng, kita terlindung dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, memang itu sesuatu yang kita mudah terima oleh akal kita. Tak rasa pelik. Kita tak nampak sebab ada dinding depan mata kita. Ada benda tu. Ada sesuatu yang mendendeng, yang menghijab, yang menutup kita. Tapi sekiranya kita terlindung daripada sesuatu, tidak nampak sesuatu dengan sesuatu yang tak ada depan kita, ini pelik. Kalau benda tu ada, nampak dinding, memang tak rasa pelik lah. Tapi tak nampak, terdendeng kita, tapi dinding tu tak ada depan mata kita, ini pelik. Lalu Syekh menjadikan perkara ini sebagai sebahagian daripada keajaiban kekuasaan Allah. Dari satu sudut, itulah yang ingin diperlihatkan oleh Syekh, bahawa antara tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala mampu mendendeng mata hati kita daripada melihat dengan sesuatu dendeng yang sebenarnya tidak ada pun. Terdendeng kita, tidak terlihat, tidak nampak kita, dan yang mendendeng kita sesuatu yang tidak ada. Dan ini termasuk sebahagian daripada kekuasaan Allah untuk melakukan semua ini. Itu dari satu sudut. Dari sudut yang lain, Allah Ta'ala ingin memperlihatkan status makhluk ini. Syekh ini ingin menggambarkan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita status makhluk ini, yaitu pada hakikatnya adalah tidak wujud pada hakikatnya. Inilah perkara yang perlu dijelaskan, supaya orang tidak menyangka ahli tasawuf bermain dengan khayalan mereka itu. Ketika mereka menyatakan bahawa makhluk ini tidak wujud, apa maksud kata-kata mereka itu? Sepakat para arifin, yakni golongan arif,
sependapat dalam perkara ini, bahawa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Segala sesuatu yang lain dari Allah itu tidak dinamakan wujud yang sebenar. Itu bahasa yang lebih mudah. Bila digunakan bahasa tidak ada, keliru sikit kita. Tak ada guana cokoh depan mata kita ni. Kita sendiri pun kita rasa kita ada. Dan kita tengok depan kita ni macam-macam benda ada. Lalu bagaimana golongan arifin menyatakan sesuatu yang lain dari Allah itu tidak ada? Perlu difahami maksud mereka ini. Ternyata mereka melihat dari satu dimensi yang khusus, tidak dengan dimensi mata kasar kita ini, tidak menerusi pandangan mata kita hari ini, iaitu pandangan mata hati yang melihat hakikat. Bagaimana? Kita meyakini Allah Ta'ala itu wujud. Itu keyakinan kita. Adanya Allah, adanya zat Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan kita juga meyakini Allah Ta'ala itu sifatnya esa. Kalau digabungkan dua ini, berarti kita meyakini adanya zat Allah yang Maha Esa. Itulah yang dinamakan Tauhiduz Zat. Kita mengesakan yang wujud sebenar-benarnya hanya satu, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud yang sebenar-benar ini wujud yang bagaimana? Wujud yang tidak ada permulaan, wujud yang tidak ada kesudahan, wujud yang tidak bergantung dengan apa jua pun. Inilah wujud yang sebenar-benarnya. Lalu wujud yang memiliki sifat seperti ini hanya wujud Allah. Apakah masih ada wujud lain yang bersifat seperti ini? Tidak ada. Maka atas dasar inilah para arifin menyatakan sesuatu yang lain dari Allah tidak wujud. Dengan erti wujud mereka itu tidak memiliki sifat wujud seperti wujud Allah. Wujud yang memiliki sifat-sifat seperti tadi hanya satu, yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak wujud dari segi ini. Bukan dari segi yang kita tengok dengan mata kita ni, dari segi hakikat, bahawa wujud yang bersifat demikian hanya satu, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain wujudnya ada permulaan. Segala makhluk, termasuklah kita semua, para malaikat, syurga, neraka, dan makhluk-makhluk lain, semuanya itu ada permulaannya dan ada kesudahannya. Sekalipun syurga, neraka itu dijamin oleh Allah kekal, itu atas jaminan Allah. Namun pada potensinya dia akan binasa. Dia ada potensi untuk binasa. Kekalnya itu atas dikekalkan Allah. Dikekalkan. Berbeza. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang dikekalkan lain. Jadi seluruh makhluk ini ada permulaan, ada kesudahan, dan bergantung dengan yang lain. Inilah hakikat kewujudan seluruh makhluk. Maka kewujudan seperti ini dari dimensi pandangan hakikat menuju penglihatan mata hati yang memandang hakikat, bahawa dilihat semacam tidak ada. Semacam tidak ada. Maka itulah maksud kata-kata mereka itu, bahawa sesuatu yang lain dari Allah tidak ada. Itu maksudnya. Yang ini tidak memiliki kewujudan yang sebenar-benarnya. Maka pandangan inilah yang dikatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Kita sekarang ini, kita meyakini Allah Ta'ala itu wujud dan esa. Dan kita mengesakan Allah. Yang wujud seperti itu hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Tapi pandangan mata kasar kita masih melihat kepada makhluk, masih merasai kewujudan makhluk. Tapi dalam keyakinan kita, kita meyakini yang hakiki wujud hanya satu, Allah.
Tapi yang kita rasai, yang kita pandang, masih ada wujud lain, wujud makhluk. Lalu keadaan seperti ini namanya apa? Kalau begitulah keadaannya, inilah yang dinamakan Tauhiduz Zat. Seperti makam kita sekarang. Kita mengesahkan Allah atas keyakinan kita bahawa yang sebenar-benar wujud hanya satu, hanya Allah. Tapi dalam pengalaman hidup, menerusi panca indera kita, perasaan kita, kita masih dapat mengesan kewujudan makhluk. Kita masih melihat makhluk depan kita ni. Adalah depan kita ni ke tak ada? Mesti ada depan kita ni. Ni cangik-angik belakang kita, depan kita ni. Ada belakang ni. Jadi kita melihat dengan panca indera kita. Kita boleh sentuh, kita boleh rasa. Tapi dalam keyakinan kita meyakini yang sebenar wujud hanya Allah. Maka inilah taraf yang dikatakan Tauhiduz Zat. Tapi bagi ahli rohani yang meningkat kerohaniannya, meningkat kesucian hatinya, sehingga mengalami suatu perasaan kesedaran yang sangat tinggi, hanya menyedari hatinya itu yang sebenar wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pada pandangan rasa hatinya, pada penglihatan mata hatinya, bukan pada penglihatan matanya, pada penglihatan mata hatinya, pada pandangan zauq rasa hatinya, melihat semacam sudah tidak ada lagi. Maka mereka ini dikatakan berada pada martabat wahdatul wujud. Inilah wahdatul wujud. Bukan berarti Allah Ta'ala itu menjelma dalam diri makhluk. Bukan berarti manusia sudah bersatu menjadi makhluk. Bukan itu maksud wahdatul wujud. Yang itu adalah tafsiran orientalis. Tafsiran pengkaji-pengkaji yang terpengaruh dengan orientalis. Lalu mereka menafsirkan wahdatul wujud dengan makna tadi. Padahal ahli tasawuf sendiri tidak faham seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan wahdatul wujud itu sesat, kalau mereka terjemah wahdatul wujud dengan makna manusia bersatu dengan Tuhan, ataupun Tuhan menjelma dari manusia, dalam diri manusia, betul lah. Betul menurut faham mereka itu. Tapi wahdatul wujud dan tasawuf bukan itu. Jadi menyalahkan wahdatul wujud seperti yang dikenali di dalam ilmu tasawuf itu tidak benar. Kerana maksud mereka bukan seperti itu. Jadi tengok, orang yang mengatakan wahdatul wujud ni sesat, tengok dia faham cara mana. Kalau dia kata dengan makna hulul dan ittihad, memang betul yang mereka kata. Tapi ahli tasawuf tidak faham seperti itu. Tak ada pun seperti itu dalam tasawuf. Dan tidak ada ahli tasawuf pun yang kata seperti itu. Termasuk Ibn Arabi. Dan termasuk tokoh-tokoh lain yang dikatakan orang berfaham seperti itu. Tidak. Sebenarnya kalam mereka itu yang tidak difahami. Bahasa mereka itu yang tidak difahami. Isyarat mereka itu yang tidak difahami. Pada sisi mereka sangat jelas. Lalu ada orang kata pula, dah sebab apa duduk guna bahasa-bahasa hak simbolik, hak pelik-pelik, tak guna bahasa direct-direct ni? Apa dok khabar terang selalu begini-begini? Begini nak khabarnya. Rohani manusia ini bila semakin halus, semakin mendalam, gaya bahasanya semakin halus, semakin banyak kiasannya. Ini fenomena naluri manusia. Orang kau cerdik, kau banyak berkiah. Hak jadi betul-betul direct bahasa. Itulah yang saya bandingkan dulu tu. Kalau ada mak ayah pergi rumah nak minang, tiba-tiba dia khabar kepada tuan rumah tu, dia kata aku mari ni nak petik bunga. Mak ayah tuan rumah ni jadi tom-dom, ambil lah bunga mana-mana nak tu, bunga tak ayang ke, bunga tu ambil lah, ambil bakar pun apa. Jadi tom-dom. Jadi manusia ini, akal manusia kalau semakin halus, semakin mendalam, semakin banyak berkias. Demikian juga rohani manusia. Satu. Yang kedua, gaya bahasa seperti ini ada dalam hadis Nabi. Tak payah tanya ahli tasawuf lah sebab menggunakan gaya bahasa yang sangat simbolik ini. Hadis Nabi banyak mengungkapkan gaya bahasa seperti ini. Antaranya, yang biasa kita dengar, yang selalu orang dengarlah, hadis mengenai taqarrub. Bila Nabi menjelaskan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Apabila aku kasih kepada hambaku,
akulah yang menjadi pendengarannya. Bahasa ini kalau diterjemah secara literal, secara zahirnya bermaksud apabila aku kasih kepada hamba-Ku, akulah yang menjadi pendengarannya. Seolahnya kita menjadi Tuhan, Tuhan menjadi kita. Gaya bahasanya begitu. Seperti itukah yang dimaksudkan? Tidak ada orang berani berkata seperti ini. Ahli syariat ke? Ahli hakikat ke? Tidak ada orang berani menterjemah seperti itu. Kalau ahli hukum selalunya akan menakwil maksud ini, takwil. Tak nak elok daripada takwil. Memalingkan makna asal kepada makna yang lain, tidak boleh nak elok. Itu kita heran sikit lah. Ada orang cuba nak mengenengahkan suatu faham, katanya tidak ada takwilan dalam Al-Quran, semuanya direct belaka. Cari menyakit belaka ni. Cari menyakit menghadapi masalah. Masalahnya macam mana? Kita akan menemui banyak ayat-ayat yang tidak dapat dielakkan, terpaksa ditakwil. Apa makna takwil? Mengelakkan makna zahirnya itu kepada makna lain yang di sebaliknya. Itu makna takwil. Tak nak elok benda ni. Jadi dalam Al-Quran, sesuai dengan ayat Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yang memang bahasa Arab itu ada unsur balaghahnya, ada unsur ma'ani bayan badiknya, itu memang tak nak elok. Itu memang tabi'i bahasa Arab. Maka hadis tadi begitulah. Ada satu kisah. Ini kisah sejarah berlaku di sebuah negara. Tak mau kabarlah negara mana. Ada apabila suatu gerakan menguasai negara ini, maka sebahagian ulama yang tidak sependapat dengannya, kalau ulama itu agak pintar, dibunuh. Tuan-tuan baca sejarah lah. Sebahagiannya tidak dibuat seperti itu. Antara mangsa yang terbunuh adalah Sayyid Abdullah Az-Zawawi, salah seorang ulama mufti Syafi'iyah, mati terbunuh dan secara tragis. Mati disembelih. Mati kerana faham-faham seperti ini. Maka sebahagiannya tidak seperti itu, sebahagiannya diajak untuk berdiskusi, untuk berbincang. Maka salah seorang daripada orang yang diajak untuk berdiskusi adalah Syekh Abdullah Asy-Syankiti, salah seorang ulama berasal dari Mauritania. Syankit ini dari Mauritania, negara di Afrika, sebelah barat Afrika, jauh. Agak mundur negara ini, tapi telah melahirkan sebahagian ulama-ulama hebat. Jadi dalam satu diskusi, kebetulan moderatornya itu seorang yang buta. Dia telah membuat suatu keterangan dan kenyataan bahawa dalam Al-Quran tidak ada majaz, tidak ada bahasa kiasan-kiasan ni, majazi ni tidak ada, semuanya hakiki. Hal ini tidak dipersetujui oleh Syekh Abdullah Asy-Syankiti ini. Tidak setuju. Dia kata, bagaimana tidak ada majaz dalam Al-Quran? Bagaimana dengan firman Allah? Kalau Tuhan kata tidak ada majaz dalam Al-Quran, bagaimana dengan ayat ini? Ayat apa? Dibacanya satu ayat Al-Quran. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Terjemahan ayat ini secara literalnya, secara zahirnya, sesiapa yang di atas dunia ini buta mata ini, boleh buta mata, maka dia di akhirat pun buta juga. Jadi kebetulan moderator hok kata tu dalam Al-Quran ni tidak ada majaz, dia buta. Sesiapa yang atas dunia ni buta, akhirat pun buta juga. Bukan buta, sesak lagi. Wa adallu sabila. Dah lah buta, sesak pula dah. Sekarang bagaimana dengan ayat ini? Tak terkata Syekh itu, tak terjawab. Sekarang mewaruarkan sangat, tak boleh nak apa takwil kena direct. Ayat ni macam mana? Mu sendiri buta. Kalau berdasarkan ayat ni, mu akhirat buta juga. Mu ni buta akhirat, sesak lagi. Senyap. Akhir sekali tak terjawab, dia telah menulis surat kepada penguasa di negeri itu, menjatuhkan hukum kepada Syekh Abdullah Asy-Syankiti ini supaya an-nafyu, dibuang negeri,
Sebab itu Syekh Abdullah lagi ke Mesir lepas itu. Ini guys. Jadi kita ni slogan-slogan ni kena berhati-hati. Baguslah kembali kepada salaf, bagus. Tapi praktisnya bagaimana? Realitinya bagaimana? Kembali kepada Quran Sunnah, bagus. Tapi nak kembali itu bagaimana? Prosesnya macam mana? Nak memahami macam mana? Ini kena tengok. Jangan pakai slogan saja. Kena tengok isinya gua ni juga. Ini slogan tadi tu. Akhir sekali makan tuan. Ini banyak berlaku. Jadi ayat tadi, hadis tadi serupa. Maka fi hadhi hadis tadi, fa iza ahbabtuhu kuntu samahu. Apabila aku kasih kepada hamba-Ku, akulah yang menjadi pendengarannya. Zahir hadis ini seolah-olahnya menyatakan bahawa kita sudah menjadi Tuhan, Tuhan menjadi kita. Siapa yang berani kata seperti ini? Tidak ada orang berani. Ahli tasawuf sendiri pun tak berani nak kata seperti itu. Maka ulama syariat menterjemahkan hadis dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami, yakni pendengarannya itu dijaga oleh Allah. Dia tidak dengar benda yang uduh-uduh. Itu tafsiran syariat. Tafsiran tasawuf tak payah lagi. Makna yang sangat halus, melibatkan zauq, rasa hati manusia. Jadi hakikatnya yang ingin saya nyatakan bahawa dalam tasawuf tidak ada pengertian-pengertian bersatu dengan Tuhan. Manusia sudah jadi Tuhan, Tuhan sudah menjadi manusia. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi wahdatul wujud dalam peristiwa mereka bukan makna itu. Makna kesedaran hati yang sangat tinggi tentang hakikat yang wujud hanya Allah, yang lain semuanya binasa. Gaya bahasa seperti ini banyak ditemui dalam hadis Nabi. Antaranya ungkapan hadis Nabi ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Apa maksudnya? Ini ungkapan Nabi. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan sama sekali. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu makna ayat ini. La nafiyah lil jinsi. Tak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Dah Nabi tu mati dah ke? Nabi masih hidup di dunia lagi. Tapi kenapa Nabi ungkap la aisha illa aishul akhirah? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini sekarang ni bagaimana? Kehidupan yang Nabi sedang hidup itu bagaimana? Nak menyatakan pandangan Nabi melihat hakikat seolahnya terbuang, terhapus dari pandangan Nabi kehidupan dunia, macam tak ada apa lagi dah. Kehidupan sebenar hanyalah kehidupan akhirat. Seperti itulah wahdatul wujud. Rohani yang melihat kepada hakikat kenyataan. Ada orang tanya pula, dah wamde benda-benda gini ni. Wamde benda-benda gini boleh benda. Hati hanya melihat Allah, tak ada melihat makhluk lagi, dah wamde. Boleh buat bagaimana? Boleh buat kereta benda-benda gini. Ini selalu orang tanya benda-benda gini ni. Dia kata ahli tasawuf ni berkhayal. Dok main dengan fikiran dia, dok main dengan zuk dia. Pun dia benda-benda gini ni. Ternyata inilah ehwal yang menunjukkan tahap kemuncak kesucian hati manusia. Penanda aras bagi sucinya mata hati manusia bila tercapainya wahdatul wujud ini. Dah perlu apa? Inilah suatu keadaannya orang tidak dipengaruhi lagi oleh hawa nafsunya. Tidak dipengaruhi oleh tarikan-tarikan duniawinya. Dalam bahasa yang mudah, imannya sudah mantap, tidak tergoyang oleh apa jua pun. Bagi yang sampai ke darjah itu maksudnya. Jadi yang mereka bicarakan tentang wahdatul wujud sebenarnya kalau nak dilihat dari view yang lebih luas, menyatakan tahap imannya sudah memuncak sehingga terbuang makhluk, teguh pandangan hatinya, makrifatnya. Itu maksudnya. Kerana kita ni belum tentu lagi. Orang Allah sikit, ubah tebing kita. Pakai serban ke, pakai jubah, tak tentu. Tak tentu lagi. Kita selalu kalah dengan harta, dengan perempuan. Selalu kalah. Kalau pakai serban kadang-kadang, boleh terbang.
Dengan molek terbang serubang kena molek. Termasuk saya juga lah ni. Dok tentu lagi ni. Colok depan mata tengok seorang. Berat. Dok jamin saya. Jadi ahli tasawuf yang membicarakan itu orang yang maksud wahdatul wujud begitu keadaannya. Orang yang hatinya tidak terganggu oleh bisikan ini. Itulah maksud mereka. Wahdatul wujud nak menyatakan hierarki hati yang sudah bersih. Dan kita nak menuju situ, tujuan itu. Tujuan mantap keimanan kita. Kenapa perlu semua ini? Kenapa perlu? Minggu lepas sudah saya bacakan suatu riwayat hadis yang tidak saya sempurnakan. Betapa hal-hal kejiwaan ini berkait dengan kehidupan masyarakat. Sangat berkait. Dari segi mana? Penyempurna kepada hadis yang sebahagian sudah saya sebut minggu lepas, Nabi menyebut suatu rangkap kenyataan. Kelompok manusia yang muncul di saat-saat manusia berlakunya perpecahan, berlakunya persengketaan, akan timbul suatu watak manusia yang bagaimana? Yad'una ilallahi wa laisu minallahi min syai'. Akan ada kelompok yang mengajak manusia ke jalan Allah, tapi mereka sendiri hambar. Lain mereka sebut, lain mereka buat. Lain mereka tunjuk depan orang, lain mereka pulah kat belakang. Akan berlaku seperti ini. Kenapa watak-watak ini timbul? Ini penyakit ini, penyakit ini. Wahdatul wujud tidak tercapai. Jadi orang mempelajari ini untuk mencapai wahdatul wujud. Kenapa? Untuk supaya mudah-mudahan hatinya itu mantap, dibersihkan Allah, tidak dipengaruhi oleh tarikan-tarikan. Itu wahdatul wujud. Cuma bila kita tengok pada skop yang kecil itu, tak nampaklah kepentingannya. Tapi kalau dilihat dalam view yang lebih luas, ini maksudnya dalam kehidupan kita, andai kata terutamanya melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam masyarakat. Sebab itu satu ayat yang khusus dalam Al-Quran disebut, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kau turuti orang yang kami lupakan hatinya dari ingat kepada kami. Maksudnya apa? Sebab itu soft kepimpinan sangat perlu ini. Kalau kita memimpin orang, jiwa kita berkecamuk buruk akibatnya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu dipersyaratkan di dalam pimpinan ilmu tasawuf. Ini kalau dalam ilmu tasawuf, syarat bagi mursyid itu antaranya ini, tercabut hubbud dunia dari dalam hatinya. Sebab itu ahli tasawuf yang jujur tak berani nak mengaku sebagai mursyid, tak berani. Hak berani mengaku siang malam tu, hak tu colot depan sikit. Yang rabuk terus ke dia. Yang benar-benar tak berani nak mengaku. Yang jujur. Sebab itu kata Al-Ghazali, mereka ini kewujudan di akhir zaman kal kibritil ahmar. Sangat janggal kewujudannya. Kerana fitnah zaman terlalu banyak. Cuma kita beginilah. Kalau tak jumpa hak 100% perfect itu, carilah hak 90%. Tak boleh 90%, carilah 80%. Tak jumpa juga, cari orang lebih baik sikit daripada kita, jadi dah boleh tahan dah tu. Jadi saya nak kabur ni je. Ahli tasawuf cakap wahdatul wujud, apa benda pula benda-benda gini ni. Apa kepentingannya tadi? Dia dimensi hati, tapi berkait dengan kehidupan kita. Bahkan berkait dengan fenomena akhir zaman. Akan berkait. Artinya tidak dapat disamakan adanya, yakni adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya makhluk, adanya yakni adanya makhluk sebagaimana adanya Allah. Itu maksud ahli tasawuf. Bahawa wujud makhluk ini tidak sama dengan wujud Allah. Yang sebenar-benar wujud hanya satu, wujud Allah. Wujud makhluk, wujud yang disifatkan sebagai majazi, pinjaman, bergantung, berpermulaan, berkesudahan, dan memiliki sifat-sifat yang sangat lemah. Itulah hakikat kewujudan makhluk. Tinggal lagi, hakikat ini tidak kita sedari.
ahli tasawuf bila membicarakan perkara ini supaya semua ini menjadi kesedaran hati, itu saja. Supaya kita sedar hakikat ini. Sekarang macam mana? Kita tengok kata Syekh ni bagaimana. Sebab adanya alam tersebut, sebab adanya alam terserah kepada kurnia Allah. Adanya makhluk ini semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita, tapi bukan perasaan kita. Perasaan kita lain. Tasawuf menghendaki supaya bukan saja keyakinan, tapi sampai tahap dirasai di hati. Itulah maksud ahli tasawuf. Elemen rasa ini, elemen zauq ini adalah pemantap kepada iman. Zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Akan merasai nikmat iman, hakikat iman, orang yang merasai redha terhadap Tuhannya. Jadi faktor rasa ini bukanlah faktor yang kita anggap remeh. Sebenarnya dia pemantap kepada iman. Sebab itu penghayatan agama kita rasa kurang. Sebab apa? Tak ada bahagian rasa. Khusyuk tak ada, asyik tak ada, suka tak ada, tahu. Kalau saya sekali tak apalah. Tapi kalau sepanjang hidup kita gitu, penghayatan agama kita terlalu remeh, ringan. Jadi faktor zauq ini adalah faktor yang memperkuatkan keyakinan kita. Bagaikan adanya bayang yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka demikianlah ahli tasawuf dalam persoalan ini selalu membandingkan dengan sesuatu dengan bayang. Sudah kita terang perkara ini beberapa kali, tapi baik diulangi. Inilah bandingan yang selalu dibuat oleh ahli tasawuf, yang kerananya juga ahli tasawuf itu diremehkan orang, dipandang berkhayal, ataupun tidak pijak di bumi nyata. Ada orang kata, dia kata, mau tengok ahli tasawuf tu, kata, dia kata makhluk ni macam bayang pula dah. Itu. Padahal hanya bahasa kiasan saja. Tapi oleh kerana jenis betul-betul ni, tengok betul ilmu tasawuf. Sabuh dia kata kita ni bayang pula dah. Bayang mana tokoh ni pegang oleh-oleh ada ni. Cuma tengah pegang bayang ada dah. Tak ada benda. Kita ni pegang oleh-oleh ada. Dia faham gitu. Sedangkan maksud ahli tasawuf itu hanya tamsilan. Tamsilan dari sudut-sudut tadi. Baik, bagaimana pandangan kita terhadap tamsilan ini? Suatu benda dan bayangnya. Orang melihat perkara ini bermacam-macam. Kita sekarang bagaimana? Kita memandang dunia dalam kaitan dengan Allah dibandingkan dengan bayang mana? Kita sekarang taraf kita ini tengok ke bayang. Tak nampak langsung benda bayang, empunya bayang ni. Tengok ke bayangnya hari-hari ke kau. Begitulah kita sekarang. Seolahnya kita melihat dunia hari ini, dunia semata-mata. Dalam keyakinan kita memang berkait dengan Allah, tertakluk dengan kudratnya, iradannya, tapi tak nampak rupa. Kalau kita nampak semata-mata dunia hari ini, orang ni mati, orang ni hidup, orang ni dinaikkan pangkat, orang ini dijatuhkan pangkat, orang ini mendapat rezeki, macam-macam. Hanya itu yang kita lihat. Berarti kita hanya melihat bayang, tidak melihat kepada empunya bayang. Tapi ada dalam keyakinan, bukan tidak ada dalam keyakinan, tapi tidak terlihat pada skrinnya. Skrin mata hati kita tu, tak nampak. Tak nampak situ. Ada orang dia melihat bayang dan melihat empunya bayang, tapi pandangannya, angle-nya lebih banyak ke bayang, berat ke bayang. Seolahnya jadi terbalik. Bayangilah yang utama, hak ni kelabu sikit, empunya bayang ni kelabu sikit, nampak sipi-sipi je. Boleh tahan dah sikit-sikit tu, boleh tahan sikit lah. Ada tapi tidak kuat. Banyak kebayang ni. Hak bayang-bayang ni lah dilihat lebih utama dari empunya bayang. Ada orang melihat bayang dan melihat empunya bayang dan lebih fokus kepada empunya bayang. Inilah orang yang hatinya sedang jazbah, sedang tertarik ke hadrat Allah. Itulah yang dikatakan jazbah, ditarik hati. Maksudnya,
Kalau dia melihat fenomena alam ini, Allah itu lebih diyakini daripada kejadian itu sendiri. Kalau kita, hati kita lebih banyak dikuasai oleh sebab-sebabnya. Sebab kehidupan, sebab kematian, sebab kejayaan, ini banyak menguasai hati kita. Seolahnya kita lebih banyak melihat bayang daripada mempunyai bayang. Tapi dalam keyakinan kita, tetap berkeyakinan semua ini dari Allah. Tapi cenderung hati kita, pandangan hati kita tak gitu. Tapi bila hati menjadi lebih bersih, lebih murni, pandangannya lebih menjurus kepada mempunyai bayang tu. Faktor sebab-musabab menjadi lebih ringan pada pandangan hatinya. Tidak lagi banyak menguasai fikiran dan hatinya. Itu kenyataannya. Maksudnya orang ini tidak banyak digoyangkan oleh sebab-musabab. Tidak banyak digoncangkan oleh sebab-musabab. Karena dia melihat kepada mempunyai bayang sebagai yang utamanya. Yang bayang ini sebagai bayangnya. Itu beza. Nak beritahu kenapa Ali Tasawuf menjelaskan ini, tengok kita ni duduk angle mana. Tahap mana kita ni duduk. Faedahnya apa? Sikap berbeza. Orang yang banyak tengok ke bayang, hatinya dalam kehidupan dunia banyak gelora, banyak dipengaruhi sebab-musabab, banyak terumbang-ambing. Tapi yang banyak pada melihat kepada mempunyai bayang, hatinya lebih mantap, lebih teguh. Kekurangan sebab-musabab tidak akan menggoyangkan dirinya. Itu biasanya. Tapi oleh kerana waktu sangat terhad, kita ini insya-Allah semua ini akan disambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.